ataupun tension ataupun rasa terbeban. Tapi memang benda tu semua akan beri kita, akan ajar kita lah bagaimana untuk kita handle stres tu kan. Kena pandai-pandai handle stres tu lah. Kena pandai handle tekanan yang dilalui untuk cope dengan 20 subjek tu. Sebenarnya bergantung pada kemampuan pelajar tersebut. Kalau pelajar tu rasa dia mampu, saya rasa kita tak boleh sekat kehendak dia dan kemampuan dia. Kalau dia nak try, dia nak cuba keupayaan dia, okey kita bagi sajalah, boleh go on. Dan saya galakkan kalau dia rasa tengok pada keupayaan dia tahu matlamat dia apa sebenarnya dia nak ambil banyak subjek tu. Pandangan peribadi lah, saya sebagai seorang pelajar yang dah melalui kehidupan sebagai pelajar sekolah menengah dan dah ambil SPM pun, saya rasa agak tidak wajar lah kat pelajar untuk ambil banyak subjek sebabnya kenapa nak sekat kemampuan pelajar kan. Maksudnya kalau pelajar nak ambil lebih daripada subjek yang diwajibkan oleh pihak sekolah, mengapa kita nak halang mereka kan? Jadi kebebasan pada mereka lah untuk pilih jalan hidup mereka sendiri. Langkah kerajaan yang menghadkan jumlah subjek dalam SPM wajar diberi perhatian. Pelbagai kajian perlu dijalankan untuk menilai sejauh mana potensi pelajar secara keseluruhannya apabila langkah untuk menghadkan subjek SPM. Secara amnya, penilaian secara berterusan melalui kerja khusus dan latihan praktikal banyak manfaat kepada guru dan pelajar. Ini akan menjadi lebih banyak peluang untuk melahirkan modal insan yang lebih mantap dari semua aspek. Saya setuju dengan menghadkan jumlah subjek. Sebenarnya jumlah subjek yang banyak bukan menentu kepada kebijaksanaan pelajar. Dengan jumlah subjek yang tiada terhad ini akan menjadikan seseorang pelajar itu banyak menghafal buku. Dengan mengurangkan subjek, ruang untuk mewujudkan kurikulum berfikir atau bersosial akan wujud. Semua kebincangan ini kita dapat perhatikan daripada pelajar lepasan universiti yang kurang bijak bercakap atau memberi pendapat ke khalayak umum. Terima kasih rakan-rakan wartawan yang telah menghantarkan pandangan, dan kita telah mendengar pandangan adik Nur Madiha yang memperolehi peringkat sijil pelajar Malaysia 20A1. Jadi saya terus bersama tamu saya di studio, Dr. Lihana binti Burhan, penolong Profesor Jabatan Psikologi Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Selamat datang Dr. Lihana. Dr. Lihana, tadi Nur Madiha kata sepatutnya dibenarkanlah pada pelajar-pelajar itu sendiri untuk membuat pilihan sama ada nak ambil 10 subjek ke, 15 subjek ke, 20 subjek ke, apa pun. Kerana melihat kemampuan, kalau mereka mampu, apa salahnya? Boleh ke kita bercakap demikian? Saya rasa kita kena tengok ni case by case. Okay, kalau kata secara pukal, okay, I think I want to take 21. I think I want to take 18. I think I want to take 19. Yeah. You know, kadang-kadang tu, especially remaja ni bukan nak merendahkan mereka. Sometimes tu idealism dia tinggi. So dia tengok orang tu dapat 20, so dia pun nak 20 jugalah. Tapi maybe so this is where peranan guru, peranan kaunselor sekolah, peranan ibu bapa penting. They should come and sit together and see kenapa dia nak, you know, what would be best for the student. Basically, at the end of the line, it should be what would be best for the student. Apa yang terbaik sekali untuk pelajar tersebut. Jadi kalau itu ceritanya, kalau pelajar-pelajar tu kata saya mampu ambil 20 subjek ataupun 15 subjek, berilah pilihan kepada saya. Tetapi untuk keseluruhan secara umumnya pada pelajar-pelajar yang biasanya bukan yang genius ataupun kemampuannya melebihi daripada pelajar-pelajar yang sederhana ni, jadi sepatutnya berapa subjek kalau peringkat SPM tu? SPM kita ada yang minimum tu, diorang ambil yang minimum lah, tak apalah dekat situ. Tak ada masalah. Tak ada masalah. We have minimum subjek, yang tu kita tak ada masalah. Tapi persepsi masyarakat kalau lebih subjek tu dah masalah, cemerlang pula kan putusannya, itulah yang terbaik, itulah segala-galanya, itulah generasi cemerlang terbilang kita. Tapi yang lebih kurang tu dapat A2 misalnya, itu kurang lah sebenarnya. Part of the thing is also media lah kan. Bila keluar exam result, itu yang kita highlightkan. Kita tak highlightkan student yang boleh buat other things juga, kan? So sepatutnya kita highlightkan student ni sepanjang tahun, bukan masa keluar exam result kita keluar je 20, yang 20, yang 10. Macam mana kita nak ubah ni Dr. Lihana? Kerana
contoh senario terbaik lah apabila kita mendapat keputusan besok nak keluar UPSR misalnya, SPM ataupun SPM misalnya, pergi ke sekolah. Ada dua senario yang berbeza. Yang pelajar yang cemerlang ni, mak bapak dia senyum sampai ke telinga. Kan? Anak-anak pun menjerit lah, peluk lah sebagainya. Guru-guru pun peluk, guru besar pun peluk sebagainya. Ini anak-anak yang kurang sikit ni, yang dapat kurang A ataupun banyak B ni, ke tepi lah. Saya menangis. Habis lah macam the end of the road lah. Dah tak ada masa depan dan sebagainya. Keluarga pun sedih, mak bapak pun tak nak bercakap dengan media dan tak nak bercakap dengan cikgu dan sebagainya. Bagaimana kita nak ubah persepsi senario ni pada kalau kita tak mampu hari ni, mungkin 5 tahun akan datang budak-budak ni mampu juga cemerlang akhirnya. Satu, kita kena tengok what we mean by cemerlang lah. Masalahnya sekarang ni kita mean by cemerlang semua A. Tak ada room untuk 4, kalau UPSR 4A 1B kan. Sebenarnya student tu kalau dia sebelum ni dia tak pernah dapat A, tiba-tiba dia dapat 4A masuk UPSR, very good, you know, you should be celebrating that. Tetapi ini kita dah tengok sendirilah, bila sekolah tu dia panggil nama student yang dapat 5A je, you know. So lepas tu yang dapat 4A 1B tu, walaupun sebenarnya itu peningkatan yang amat-amat baik untuk diorang, kita tahulah siapa yang tak dapat 5A. Okey, lepas ni saya akan tanya Dr. Lihana lagi bagaimana senario ini kita boleh ubah dan apakah persepsi ataupun fakta-fakta yang kita boleh kongsi bersama supaya sistem pendidikan yang menyeluruh ataupun holistik sifatnya boleh kita terapkan kepada anak-anak kita dan peringkat prasekolah lagi. Kita berehat dulu, kita jumpa lagi selepas ini.